Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Usaha Najib kembali ke pesada politik terbantut. Mahkamah Rayuan hari ini mengekalkan sabitan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi tahun lepas ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berhubung dakwaan terbabit dalam kes salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana SRC International Sdn Bhd sebanyak 42 juta ringgit. Dalam keputusan sebulat suara, panel 3 anggota yang dipengerusikan oleh Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersetuju dengan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan mengekalkan keputusan yang dibuat pada 28 Julai 2020 lalu. Dua hakim yang turut sama mendengar rayuan Najib ialah Datuk Hassanah Mehat dan Datuk Wazir Alamaidin Mira. Hakim Nazlan telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit kepada Najib selepas didapati bersalah atas 1 pertuduhan salah guna jawatan sebagai Perdana Menteri, 3 pertuduhan pecah amanah jenayah dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 42 juta ringgit dana SRC. Prosiding dijalankan secara hibrid pada pagi tadi kerana salah seorang daripada ahli pasukan peguam bela didapati positif COVID-19. Najib pada 2 Disember lalu memohon untuk mengemukakan bukti baharu khususnya berkaitan dengan perbankan Singapura dan maklumat kewangan keluarga bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz. Najib yang juga bekas penasihat emeritus SRC International itu juga memohon untuk mengemukakan antaranya keterangan Viva Washe, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Azam Baki dan Pegawai Penyiasat SPRM Rosli Husin. Perayu berkata SPRM mendedahkan Singapura telah memulangkan sejumlah 15.4 juta US dollar dana berkaitan Wan Malaysia Development Berhad, Wan MDB yang melibatkan syarikat milik bersama Taufik Aiman, suami kepada bekas Gubernur Bank Negara Zeti Akhtar Aziz. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Budiman Lutfi Muhammad berhujah bahawa tiada bukti baharu yang diperlukan dalam permohonan Najib untuk mengetepikan sabitan bersalah dan hukuman terhadapnya dalam kes rasuah yang merentasi beberapa benua itu. Semua bukti yang ada telah dibawa ke Mahkamah Tinggi yang mendengar kes Najib serta Mahkamah Rayuan yang mendengar rayuannya. Menurut beliau, bukti baharu yang ingin dikemukakan Najib tidak relevan dalam kes tersebut. Budiman juga menyangkal dakwaan pembelaan bahawa pihak pendakwa ada menyembunyikan sebarang bukti yang relevan dalam kes tersebut. Kata Budiman, Zeti telah ditawarkan kepada pemohon iaitu Najib semasa akhir kes pendakwaan untuk dipanggil sebagai saksi pembelaan. Namun pemohon memilih tidak memanggilnya untuk memberi keterangan atau untuk ditemu duga bagi tujuan dipanggil sebagai saksi untuk membuktikan kes pembelaan. Pemohon telah mengambil masa lebih kurang 11 bulan dan beberapa hari sebelum tarikh Mahkamah Rayuan dijadualkan untuk memberi keputusan bidasnya. Dalam prosiding tersebut, Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sitambaram berada di pihak pendakwaan manakala Najib sebagai perayu diwakili Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah. Mahkamah Rayuan bagaimanapun membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit terhadap Najib sementara menunggu rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Najib dan penyokongnya selama ini mencanang kononnya beliau difitnah oleh Pakatan Harapan. Mustahil para hakim yang arif boleh percaya kepada apa yang dikatakan fitnah Pakatan Harapan, sedangkan kini pihak yang dituduh memfitnah itu bukan lagi kerajaan setelah kuasa mereka dirampas menerusi tebuk atap langkah Sheraton pada hujung Februari tahun 2020.